berbual. Okay, kejap recording dia tak berfungsi sangat lah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, cikgu nak ucapkan selamat datang bagi pelajar tingkatan 5 bahari. Okey, dan juga pelajar tingkatan 4 bahari lah, 4B Okey, jadi hari ini kita nak teruskan dengan penguasaan yang paling penting dalam peperiksaan SPM Okey, jadi ini adalah format pentaksiran sains 1511. Okey, SPM 2021. Okey, jadi cikgu minta kalau boleh kamu ada buku catatan, okey, supaya kamu tak ketinggalan lah, okey, tentang maklumat-maklumat yang penting di dalam pentaksiran sains SPM ni. Okey, jadi yang ni sebenarnya kita fokuskan lebih kepada ujian bertulis ujian bertulis. Okey. Okey. Okey, untuk kertas sains SPM 1511, okey, dibahagikan kepada dua bahagian. Okey, satu iaitu 1511/1, ini adalah kertas 1. Okey, yang ini adalah soalan dia 40 markah. Okey, kalau kamu tengok, okey, sebenarnya soalan bentuk soalan peperiksaan ni sebenarnya kalau format lama, okey, kertas 1 dia ada 50 soalan, tetapi untuk KSSM, okey, dia telah berkurangan 10 soalan, jadi jumlah dia ialah 40 soalan. Okey, jadi jumlah dia ialah 40 markah. Okey, jadi ingat kod kertas peperiksaan kamu ialah 1511/1 tu menandakan itu adalah kertas 1, 40 markah, okey, soalan objektif. Okey. Okey, bagi kertas 2, okey, dia akan panggil kod dia ialah 1511/2, okey, berjumlah 80 markah. Okey, ini adalah soalan subjektif. Okey, dan cikgu tambah sikit kat sini ialah subjektif dan esei. Okey, dia ada dua lah tu. Okey, soalan subjektif dan esei. Okey, terbahagi kepada 3 bahagian. Okey, satu ialah bahagian A. Okey, 20 markah. Bahagian B 38 markah. Okey, bahagian C ialah 22 markah. Okey, jadi total semuanya ialah 80 markah. Okey, kalau kita bandingkan dengan KBSM, okey, pelajar yang senior kamu yang baru ambil SPM 2020 itu hari, okey, jumlah dia ialah 70. Okey, jadi itu sebabnya cikgu nak cakap kat sini, okey, KSSM ni kamu kena usaha lebih sikit. Okey, kenapa? Yang pertama, kita tahu kita punya subjek telah bertambah. Okey, kalau KBSM kita ada 16. Okey, kalau KSSM kita ada 12 campur 9. Okey, berapa jumlah tu? Respon sikit dalam chat tu. Okey, ada berapa topik kita kena kuasai? 12 campur 9. Boleh respon? Cikgu nak tengok ni. Kelas cikgu ni respon ke tak respon ni? Okey, ada berapa topik tu? Tingkatan 5 ada 9, tingkatan 4 ada 12. Berapa total semua tu? Boleh respon kat chat? 21. Cikgu nak tanya, sikit ke banyak? Dulu 16, sekarang 21. Okey.
Kalau banyak, apa yang kita kena buat? Kita nak main-main lagi ke? Jadi kita tak boleh nak main-main. Cikgu rasa kalau kamu tengok kat sini bukan setakat sains saja. Okey, sukatan-sukatan yang lain pun, okey, subjek-subjek yang lain pun juga telah bertukar. Jadi kamu kena ingat kat sini, dalam kes ni, okey, walaupun cikgu dah mengajar lama, KSSM ialah experience yang pertama bagi cikgu. Okey, untuk SPM. Okey, mengajar dah daripada tahun lepas lah. Okey, kita tak tahu bentuk-bentuk soalan yang akan dikeluarkan macam mana. Okey, jadi cikgu minta, okey, sebenarnya kamu kena berusaha lah sebenarnya. Sebenarnya sukatan KSSM ni banyak. Okey, tapi kalau kamu fokus, sebenarnya dia tidak mendatangkan masalah. Okey, jadi ingat okey, kertas 1, okey, 1511/1, 40 markah, objektif. Okey, kertas 2, 1511/2, 80 markah, subjektif dan esei. Okey, jadi yang inilah kali pertama bagi pelajar tingkatan 4 menemui, menjawab dalam bentuk esei. Okey, jadi pembahagian kertas saya dah terangkan tadi, A, B dan C. Okey, kalau kita tengok kat sini apa yang telah dimaklumkan oleh lembaga peperiksaan, okey, aras kesukaran kalau kamu tengok kat sini ialah rendah, sederhana, tinggi. Okey, kita tak naklah fokuskan yang tinggi tu. Okey, kita tengok rendah, sederhana, okey, agak-agak dalam berapa persen kita boleh capai kat sini untuk dapat lulus. Okey, agak-agak berapa peratus tu? Boleh respon tak? Senang lulus ke atau senang gagal? Okey, cikgu nak tanyalah. Kalau susunan soalan tu 5, 3 dan 2, okey, 5 tu 50% lah. Okey, 3 tu 30%, 2 tu 20%. Okey, senang nak lulus ke senang nak gagal? Okey, boleh respon kat cikgu? Senang lulus atau senang gagal? Boleh respon? Okey. Syafiq. Okey, yang lain? Pelajar tingkatan 4. Okey, kalau ikutkan kat sini sebenarnya senang untuk lulus. Okey. Tapi kalau senang nak lulus, tapi kalau kita tengok walaupun soalan tu 80%, kalau kita tak buat apa-apa, tak ada usaha, okey, kamu tak fokus, jadi agak sukar juga. Okey. Jadi kalau kita tengok 80% kalau dulu KBSM mudah untuk capai untuk dapat A. Tapi 80% ni, okey, sebenarnya kita rendah sikit. Okey, agak rendah sedikit. Okey, berbanding dengan target lah. Okey, kalau ikutkan target untuk dapatkan A minus tu ialah 84 markah. Okey, jadi 80% saja. Jadi ada kekurangan sedikit kat situ. Okey, tapi tak apa. InsyaAllah boleh, tak ada masalah. Okey, biasanya kalau kamu fokus, kamu dengar cakap cikgu, insyaAllah kita boleh capai apa yang kita target. Okey, apa yang perlu tahu tentang format? Okey, ada catat tak ni? Kamu ada catat tak? Okey, ada catat tak? Ada buku catatan tak? Atau kamu hanya dengar saja cikgu saja? Saya tak nak kamu dengar je Saya nak kamu catat sebab ni teknik. Okey, ada Okey. Okey, apa yang perlu tahu tentang format ni? Okey, sebenarnya kalau kita tengok kat sini, okey, ni adalah format yang tadi cikgu terangkan. Okey, ni apa yang diberi oleh lembaga peperiksaan lah. Okey, kalau kita tengok kertas 1, okey, 1511/1. Okey, jenis instrumen dia ialah objektif aneka pilihan. Okey, iaitu yang ada A, B, C dan D. Okey, jumlah dia 40 markah. Okey, kamu dah tahu tadi 40 soalan ada 40 markah. Okey, jadi fokuskan kat sini. Okey, konstruk yang dia nak tanya kamu tu ialah mengingat, memahami, mengaplikasi dan menganalisis. Okey, kalau kita tengok kebatnya ada dua kat sini. Aplikasi dan menganalisis. Okey, jadi mengingat dan memahami ada di kemahiran berfikir aras rendah lah sebenarnya. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, okey,
topik yang akan ditanya sikit saja. Kalau kita tengok aras konstruk tu sebenarnya banyak lagi. Okey, tapi kat sini kita hanya ada 4. So ingat, mengingat, memahami, mengaplikasi dan menganalisis. Okey, masa dia ialah 1 jam 15 minit. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini ialah kalau kita tengok dia mesti mengikut sukatan di SKP. Itu sebabnya bila setiap kali permulaan pembelajaran tu, cikgu cakap apa tu? Okey, kalau kita mula belajar, cikgu selalu senaraikan apa dulu? Boleh respon tak? Okey, dalam kelas apa yang mula-mula selepas tajuk tu cikgu akan senaraikan apa dulu? Boleh respon? Apa yang kita kena belajar? Apa yang kita kena faham? Apa yang kita kena capai? Boleh respon kat cikgu? Ingat tak? Okey, bagus. Standard pembelajaran SP kita tu. Okey, jadi nak tak nak kamu kena kuasai SP. Okey? Boleh ni, faham? Okey, ada apa-apa nak tanya? Balik kamu tengok balik. Itu sebabnya bila kamu nak menguasai sesuatu tu, kamu tengok dulu dia punya standard pembelajaran. Baru kita tahu, oh aku dah faham standard pembelajaran 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2. Itu penguasaan yang di SKP nak pada kamu lah. Okay, kalau kamu tak menguasai benda-benda tu, sebenarnya kalau kita work smart sebenarnya kita nak belajar tu kita tengok haluan dia bawa ke mana dulu. Macam contohlah katakan kalau cikgu nak pergi ke Jelai, cikgu tak tahu jalan, cikgu settingkan bearing tu. Jadi setting bearing tu ialah samalah dengan kita punya standard pembelajaran. Okay, barulah kita tahu, oh okay, tak payahlah kita ikut jalan lain. Kalau kita nak tahu, kalau katakan daripada Seremban cikgu nak sampai ke sekolah, banyak jalan-jalan yang lain. Tapi kita nak cari jalan yang terbaik. Okay, faham tak ni? Okay, kemudian kalau kamu tengok kat sini sama yang cikgu cakap tadi, aras dia 532. Okay, kemudian kita tengok kaedah penskoran dia ialah dichotomous. Okay, dichotomous ni maksud dia ialah kalau kamu betul 1 markah, kalau kamu salah 0 markah. Faham tak ni? Okay, dichotomous. Okay, jadi kat sini apa yang maksud dia tu? Kalau soalan bentuk dichotomous ni, betul dapat 1 markah, salah dapat 0 markah. Okey, apa maksud dia tu? Okey, apa maksud dia? Okey, kalau kertas 1 apa maksud dia? Kalau katakan dia bagi indikator itu ialah dichotomous. Okey, maksud dia? Okey, kita kena berhati-hatilah. Jadi soalan ni kita tak boleh hentam promo kan. Selalu ada orang cakap, okey, soalan 40 soalan ni ada soalan A, B, C, D ni. Okey, tak payah baca. Okey, senang je nak dapat markah. Okey, sebab apa? Kau tandakanlah semua A. Contoh itu orang yang tak nak belajar lah. Okey, at least kamu akan dapat 10 markah. Cikgu rasa benda tu tak berlaku lagi sekarang. Okey, dia tak berlaku lagi sekarang. Okey, jadi nak tak nak kamu kena menguasai. Okey, dan seterusnya kertas 1 ni kamu kena pastikan kamu kena ada kalkulator saintifik. Okey, semua orang ada tak kalkulator saintifik? Sepatutnya dah ada kan? Tingkatan menengah atas mesti ada kalkulator saintifik. Okey. Okey, ada apa-apa nak tanya tentang kertas 1? Okey, dah ambil dah dia punya konstruk ni? Dah ambil ke belum? Apa konstruk yang kita kena kuasai? Soalan tu. Okey. Dah ambil ke belum? Dah catat ke belum? Okey, jadi kertas 1 ada berapa konstruk? Ada 4. Okey, ingat, faham, tu semua kebar tu. Aras rendah. Okey, bila memasuk je mengaplikasi, menganalisis, itu adalah bentuk-bentuk soalan kebat. Aras tinggi. Okey. Okey, ada apa-apa nak tanya tentang kertas 1? Okey? Jelas? Boleh respon? Jelas tak kertas 1? Kertas 1 ni cikgu rasa tak ada masalah. Saya kata kita betul dan salah saja. Okey, jadi tolong hati-hati kat sini. Jadi ingat 40 soalan benda yang risiko. Okey, kalau kamu salah banyak, cikgu tak tahulah. Okey, sebab biasanya kalau pelajar KBSM yang lepas, okey, kertas 1 ni adalah tempat dia orang nak skor. Okey? Okey, kita tengok pula kertas 2.
Okey. Kalau kertas 2 ni juga ialah ujian bertulis, okey. Dia ada 3 bentuk subjektif. Okey, yang pertama subjektif berstruktur. Okey, struktur, okey. Kemudian subjektif respon terhad. Okey, kemudian subjektif respon terbuka. Ni adalah jenis item yang akan ditanya di dalam kertas 2. Okey, kemudian bahagian A, kalau kita tengok kat sini, dia ada 4 soalan. Okey, jumlah dia 20 markah. Jadi kat sini ingat je, bila kamu jumpa je bahagian A ni, pastikan jawab semua soalan. Okey, boleh? Faham? Okey, pelajar Form 5 dia dah mengalami lah. Okey, soalan berbentuk KSSM ni. Okey? Okey, bahagian B 6 soalan. Okey, 38 markah. Okey, dulu 30, okey ditingkatkan kepada 8 markah. Okey, jawab semua soalan. Okey, A dengan B jawab soalan. Okey, kemudian bahagian C ada 1 soalan. Jadi katakan soalan sini 6 campur 4, 10. Soalan nombor 11 tu ialah soalan mengeksperimen, wajib dijawab. Okey, satu soalan ni. Kemudian ada dua soalan 12 dan 13. Setiap satu dia mengandungi 12 markah. Okey, jadi kamu jawab satu soalan. Okey, ada apa-apa nak tanya tentang soalan ni, bilangan soalan? Okey, faham? Okey, jelas? Faham? Okey? Jelas tak ni? Kertas 2 ni, item ni. A dan B wajib. Okey, bahagian C jawab wajib bagi soalan nombor 11. Okey, kemudian 12 dan 13 pilih salah satu. Okey, tapi kalau macam pelajar cikgu yang lama-lama dulu, kalau dia dah prepare betul-betul, sebenarnya dia akan cuba jawab juga soalan 12 dan juga 13. Dua-dua soalan sekali. Okey? Faham ni? Okey, jelas? Ada apa-apa nak tanya tentang kertas 2 untuk construct dia? Okey, untuk bilangan soalan ni dan apa yang kamu perlu jawab. Okey, jadi jumlah markah kamu tengok kat sini ada 80. Okey, jadi kemahiran construct yang ditanya ialah kemahiran proses sains. Okey. Okey, kemahiran saintifik lah. Okey, bagi cikgu satu contoh kemahiran saintifik yang pernah kamu belajar daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 4 atau tingkatan 5. Okey, apa dia? Bagi cikgu, kalau cikgu cakap kemahiran saintifik, apa contoh kata kunci soalan tu? Apa kata kunci soalan tu? Apa contoh-contoh kalau kita tanya kemahiran saintifik, apa contoh-contoh soalan dia? Okey. Okey, ingat balik kita punya apa tu amali, kita buat amali. Okey, apa amali yang selalu suruh dipesan pada kamu untuk buat tu? Apa dia yang pertama? Okey, saya nak Form 4 respon, Form 5 pun respon. Okey. Okey, cikgu cakap kemahiran saintifik. Okey, kita dah buat amali. Okey, apa ciri-ciri, apa kata-kata kunci yang ada dalam eksperimen tu yang kita kena buat? Bagi cikgu, banyak sebenarnya. Apa contoh dia? Kemahiran saintifik tu. Bagi satu, boleh setiap orang respon. Sebenarnya dia banyak, dia ada 12. Bagi cikgu satu contoh atau dua contoh. Setiap orang respon. Boleh? Boleh respon? Cikgu nak dengar kamu punya respon ni. Cikgu tak nak cikgu cakap seorang-seorang. Okey, apa dia? Okey, pernah dengar hipotesis? Pernah dengar tak hipotesis? Pernah dengar tak pernyataan masalah? Okey, pernah buat tak graf? Kelas cikgu macam Aiman seorang je. Aiman jawab sampai 3 kali. Yang lain senyap je. Okey. Okey, yang Form 4 ada tak buat graf? Ada ke tak ada? Form 4 ada buat graf tak? Ada buat graf tak? Ada kan?
pertumbuhan kacang hijau tu kan sepatutnya. Betul ke tak betul? Dah buat ke belum? Okey, itu semuanya adalah kemahiran saintifik. Okey. Jadi kamu kena ingat Okey, kemudian ada mengingat, ada memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan juga mencipta. Okey, masa 2.5 jam. Okey. Okey, jadi DSKP semualah memang betul lah di konteks dia memang DSKP. Jadi kat sini kita kena ingatlah dua-dua sok kertas ni sebenarnya dia akan tanya ialah 21 soalan. Okey, aras masih sama lagi 532. Okey, tapi kalau kita tengok kat sini dia lebih kepada analitik. Okey, analitik menganalisa. Okey. Baca soalan, okey, ada stimulus, rangsangan, okey, kemudian kamu cari apa bentuk-bentuk soalan tu. Okey, kena faham tentang kata kunci. Dah tengok video kata kunci belum? Kata tugas sains. Dah tengok ke belum? Cikgu ada hantar 2 video tu. Dah tengok ke belum? Cikgu bagi kat situ ada 42 kata tugas untuk kebat. Dah tengok ke belum? Jujur-jujur dengan cikgu. Tak apalah, cikgu tak ada marah lah. Form 4 tak ada masalah sebenarnya. Kamu masih masa tu panjang. Tapi kalau kamu nak buat persediaan untuk nak dapat result yang baik, kamu kena bersedia daripada sekarang lah. Okey, dah tengok tak? Ada tak cikgu postkan 2 video tu tentang kata tugas? Siapa yang dah tengok? Boleh respon kat cikgu? Okey, kita ada lebih kurang 18 kat sini. Okey, cikgu nak 18 orang ni tolong respon secara jujur. Dah ke belum? Ada 2 siri tu. Kata tugas tu. Okey? Okey. Yusri kena, Yusri. Okey, yang lain? Tak apa, jujur. Cikgu tak ada nak marah pun. Okey. Okey, ramai yang belum. Okey, jadi cikgu minta tolong kat sini siapa yang belum tu pergi tengok. Okey, sebab kata tugas tu ada 42 kata tugas sebenarnya. Okey, kamu boleh gunakan untuk semua subjek. Okey, kalau macam contoh cikgu nak tanya. Okey, macam mana kita nak jawab soalan wajaran? Macam mana kita nak jawab soalan mengapakah? Macam mana kita nak jawab soalan apakah? Okey, dan sebagainya. Kita tak boleh anggapkan benda tu semua sama. Sebenarnya berbeza antara satu sama lain. Okey, kalau soalan wajaran, apa yang kita nak cari kat situ? Mesti ada kelemahan. Okey, mesti ada kekuatan. Okey, lepas tu kena jawab ya atau tidak dan sebagainya. Tolong, cikgu minta tolong. Bukan saja-saja je cikgu nak postkan tu. Okey, saya nak kamu cuba tengok kata tugas tu dan catatlah. Okey, mana tahu kalau kata tugas tu boleh digunakan untuk subjek-subjek yang lain. Okey. Okey, analitik. Okey, ingat setiap kali peperiksaan 2 kertas ni perlu bawa kalkulator saintifik. Okey, ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Okey, tak ada, kita teruskan. Okey. Jadi kalau kita tengok kat sini, elemen atau aspek pentaksiran yang ni kamu tak perlu hafal lah. Okey, sebenarnya apa yang akan disemak dalam elemen dalam soalan pentaksiran sains ni. Okey, yang pertama ialah kemahiran proses sains. Okey, kemahiran manipulatif, sikap saintifik dan nilai murni, mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan juga mencipta. Okey, jadi kalau kamu tengok kat sini, soalan elemen 9 ni ialah elemen yang baru diterapkan di dalam soalan sains KSSM. Okey, jadi biasanya kalau tak silap cikgu, kalau cikgu tengok format yang diberikan, okey, soalan tu ialah soalan 9 dan soalan 10. Okey, soalan tu kedua-dua tu soalan akhir tu dia ada mereka cipta. Okey, jadi apa yang cikgu nak kamu buat, okey, kamu buat mulai daripada sekarang lah. Okey, cuba tengok YouTube. Okey, cikgu bagi cadangan kat sini Kamu carilah YouTube. Okey, kamu tengok dalam YouTube. Okey, YouTube. Okey. Okey, mana kamu tekan je lah simple invention.
Okay, simple invention. Okay, itulah kata kunci dia. Kamu tengok YouTube, okay, macam mana dia nak buat. Okay, okay, ada tak kat mana selalu cikgu bagi kamu buat kaedah reka cipta ni? Okay, form 4 dekat mana tu? Bagi cikgu satu contoh yang kita dah buat itu. Apa contoh dia? Okay, form 4 dulu. Apa dia? Form 4 itu banyak hantar cikgu projek. Okay, apa tu? Okay, cikgu nak form 4 dulu. Boleh respon kat cikgu tak? Yang ada api tu, lepas tu kamu rakam. Okay, apa benda tu? Apa reka cipta yang kamu kena buat tu? Okay, form 4 dulu. Apa contoh dia? Okay, itu adalah antara contoh-contoh yang cikgu suruh buat projek kan? Ingat tak lagi form 4? Form 5 pun ada cikgu suruh buat dulu. Okay, cuma penerangan je. Okay, form 4 apa dia? Bagi cikgu contoh dia. Alat pemadam kebakaran. Faham tu? Jadi kalau kamu ingat balik alat pemadam kebakaran tu, itu adalah salah satu contoh mencipta. Okey, faham tak ni? Faham? Okey, kalau form 5 apa dia? Contoh dia. Apa contoh yang cikgu suruh pernah buat dulu? Yang terkini lah, yang kita masih peram lagi tu. Apa dia? Tak cukup lagi berapa, 3 bulan kan? Coenzyme. Okey, faham tak ni? Okey, jadi ingat projek-projek tu sebenarnya itu adalah untuk menjawab elemen 9, untuk mencipta. Okey, jadi saya cadangkan kamu tengok dalam YouTube. Bermulalah daripada sekarang, terutamanya pelajar tingkatan 5. Okey? Okey. Jadi kalau kita tengok kat sini, okey, yang paling banyak akan ditanya kat mana tu? Okey, cuba kamu tengok slide tu. Yang mana akan banyak ditanya? Elemen mana yang paling banyak ditanya? Boleh respon kat cikgu tak? Cikgu tak nak beritahu. Okay, apa yang kamu nampak itu? Apa yang paling banyak akan ditanya? Okay, boleh respon? Okay, soalan apa? Okay, kemahiran proses sains. Okay, kemahiran proses sains. Okay, apa contoh kemahiran proses sains yang kamu nampak kat itu? Okay, saya nak semua orang respon. Tengok slide tu, apa kamu boleh respon kat itu? Setiap orang respon. Ada 17 orang kat sini. Okey, ada 17 orang. Okey, apa yang kamu nampak kemahiran proses sains ada kat situ? Setiap orang tolong type. Satu je, setiap orang satu. Cepat. Tak apa, sama pun tak apa. Lagi. Tiga orang je respon. Lain tak nak respon lah. Lagi, cepat. Lagi. Okey, lagi. Semua suka ambil yang kat atas kan? Yang kat bawah tak nak ambil. Okey. Okey, jadi ingat kata kunci tu sebabnya bila kita sebut kemahiran proses sains tu, kamu tahu mesti tahu tentang bagaimana aspek memerhati, mengelas, okey, mengukur dan menggunakan nombor. Ni contoh dia lah, cikgu pernah cakap dulu pada pelajar tingkatan 4. Okey, kalau tak ingat radas, apa kena buat itu? Pelajar tingkatan 4. Apa kalau tak ingat radas ni apa? Pinjam balik buku-buku daripada adik kamu dulu kan? Pernah tak cikgu cakap tu? Radas dan bahan ni. Okey, tengok balik apa nama radas ni. Tu antara contoh. Okey, lepas tu kita nak ukur. Ukur ada kaedah dia. Okey, dan sebagainya. Okey. Okey, kemudian membuat inferen, meramal, berkomunikasi, menggunakan perhubungan ruang dan masa, mentafsir data, mendefinisi secara operasi, mengawal pemboleh ubah, okey, hipotesis, okey, kemudian mengeksperimen. Okey, jadi mengeksperimen ni yang paling besar sekali sebenarnya.
Okey, soalan-soalan yang boleh kita jumpa kat mana ni? Soalan pada kertas 2, bahagian A dan juga bahagian C, soalan nombor 11. Okey. Okey, yang lain tu adalah kemahiran manipulatif, sikat saintifik, mengingat, memahami, mengaplikasi, analisis, nilai dan mencipta. Okey. Jadi siapa nak slide ni, kamu kena join Google Classroom. Okey, yang ada yang cikgu dah buat satu group tu. Tu tak kira lah form 4 dan form 5 boleh join. Okey, bahan-bahan peperiksaan. Okey. Boleh ni? Faham? Ada tak link cikgu bagi? Form 4 ada tak? Ada tak link Google Classroom? Google Classroom sebenarnya ada dua. Satu untuk kelas. Okey, kemudian satu lagi untuk peperiksaan. Peperiksaan cikgu joinkan semua form 4 dan form 5. Okey, ada ke tak ada? Okey. Jangan tak payah buat sekarang lah. Buat masa bila kamu free kamu buat. Okey, form 5 ada tak? Alisa form 4. Form 5 ada tak? Ada tak link Google Classroom tu? Okey, ada Okey. Okey, jumlah sukatan kita dah sebut tadi kan. Tingkatan 4 berat sikit lah. Okey, tingkatan 4 kita dah sampai bab mana ya? Boleh respon kat cikgu? Sampai bab mana dah kita? Tingkatan 4. Cikgu punya anak murid cikgu nampak nama tingkatan 4 ni ramai ni. Sampai bab mana dah kita? Boleh respon? Bab mana? Tingkatan 4? Kita ada 12 bab. Sekarang kita sampai bab mana sebenarnya? Okey, betul. Okey. Kita dah sampai unsur dan bahan. Okey, iaitu bab 8. Okey, bab 8. Okey. Jadi ingat tingkatan 4 form 5. Okey, ingat kita ada 12. Okey, jadi ingat balik dulu. Langkah keselamatan. Okey, ni yang form 5 saja. Okey. Langkah keselamatan, bantuan kecemasan, teknik pengukuran. Okey, teknologi hijau ni dulu kita buat bersemuka pada tahun 2019, 2020. Okey, 2020. Okey, lepas tu separuh daripada sini genetik, sokongan, koordinasi badan, okey, unsur dan bahan ni semuanya kebanyakan pun saya rasa ini pun bersemuka lagi. Okey, start masuk kimia industri, kimia dalam perubatan, daya dan gerakan, tenaga nuklear ni semuanya online. Okey, betul tak? Betul tu form 5. Form 5 yang paling banyak kelas PDPR kan. Samalah form 4. Form 4 pun betul masa form 3. Okey, jadi bayangkanlah kita kurang berjumpa. Lepas tu ada pula yang tak masuk kelas PDPR online. Jadi cikgu pun tak tahu nak buat macam mana. Jadi cikgu harap masa bersemuka besok janganlah tak datang pula sekolah. Okey. Okey, jadi yang ni ada 12. Okey. Okey, ni tingkatan 5. Okey, nanti form 4 boleh tengoklah. Okey, topik kita sikit je 9. Okey. Okey, form 5 dah sampai kat mana dah kita? Dah habis ke belum? Form 5 dah habis ke belum? Topik kita dah habis. Okey, siapa yang hadir kelas, cikgu tak risau. Cikgu yang risau ialah siapa yang tak hadir kat kelas. Okey, lepas ni kita akan buat latih tubi untuk ulang kaji. Okey, jadi total kita ada 21 bab. Okey, ingat bayangkanlah form 5 tahun lepas ada 16 sahaja. Okey, itu hanya ada 15 orang yang dapat A tahun lepas. Bayangkan kalau kita tak usaha, lepas tu kita ingat, terutamanya form 5 ni, kita ada 2 tahun, kita ada masalah COVID tu. Banyak PDPR. Okey, bayangkanlah 21 bab kita kena kuasai. Okey, banyak sebenarnya. Okey, jadi nak tak nak kamu kena usahalah. Okey. Okey, kita tengok kertas 1. Okey, jadi yang ni saya tak nak sentuh lah. Okey, jadi apa yang cikgu nampak kat sini ialah cikgu anggap kalau kita tengok KBSM yang lepas, okey, soalan tu sebenarnya dia akan susun. Kalau tahun lepas soalan tu ialah nombor 1 sampai soalan nombor 25, okey, sampai
tu adalah soalan tingkatan 4. Okey, 26 sampai soalan 50 itu adalah soalan tingkatan 5. Okey. Okey, setakat ni faham tak ni? Okey, jadi kalau kita nak kuasai, okey, kita kuasai, okey, tak tahulah ratio dia saya rasa macam tu lah, lebih kurang. Okey, ataupun kalau dia nak tanya kemungkinan soalan tingkatan 4 tu lebih sedikit berbanding soalan tingkatan 5. Okey, faham ni tingkatan 5? Sebab apa? Apa alasan dia? Kenapa cikgu kata tingkatan 4 tu lebih berbanding tingkatan 5? Boleh respon tak tingkatan 5? Atau form 5, form 4 pun boleh respon, tak ada masalah. Kenapa cikgu katakan kalau katakan dia tak bagi sama banyak 20-20, okey, dia akan ambil soalan mana yang akan lebih banyak? Soalan tingkatan 4 ke soalan tingkatan 5? Boleh respon? Soalan tingkatan 4 ke atau soalan tingkatan 5? Okey, saya nak semua respon. Tingkatan apa tu yang banyak? Agak-agaklah kertas 1 itu ni. Okey, jadi sebenarnya soalan kalau cikgu nampak dia sama atau lebih banyak daripada soalan tingkatan 5. Okey, sama banyak tingkatan 4 dan tingkatan 5 atau tingkatan 4 melebihi tingkatan 5. Alasan sebab topik tingkatan 4 itu lebih 3 berbanding tingkatan 5. Okey, jadi kalau kamu nak belajar tingkatan 4, nak kuasai sekarang, kenalah kuasai baik-baik silibus tingkatan 4 ni dengan baik. Okey. Okey, jadi yang ni cikgu dah bagi dia punya clue. Okey, kertas 2 pula. Okey, kamu tengok kat sini. Okey. Okey, kita ada bahagian A, kertas 2. Okey, ni aspek yang dinilai. Okey, jadi maknanya apa yang ada kat sini? Kemahiran proses sains ada 4 markah. Mengaplikasi ada 1 markah. Okey, jadi 4 campur 1 dia akan jadi 5, 5, 5, 5. Jadi kalau kita tengok kat sini, soalan kemahiran proses sains ada berapa markah kat itu? Boleh respon? Agak-agak soalan kemahiran proses sains tu ada berapa markah tu? Berapa jumlahnya daripada 20 markah tu? Ada berapa katnya? Boleh respon kat cikgu tak? Okey, cepatlah kita komunikasi 2 hala. Okey, tak sedap cikgu hanya cikgu je bagi, tapi kamu tak respon, nanti tak adalah pembelajaran secara 2 hala. Ni dah macam teacher center dah ni sebenarnya. Berpusatkan guru. Cikgu je yang respon ni. Okey. Okey, cuba tengok aspek yang dinilai ni. Okey, kemahiran proses sains, setiap satu soalan tu ada 4 markah. Aplikasi ada 1 markah. Okey. Jadi soalan daripada 20 markah ni, soalan kemahiran proses sains ada berapa? Kita kena capai. Berapa jumlah dia? Cepat respon. Ada berapa jumlah dia? Okey, betul. 16. Okey, kalau pelajar tahun lepas, untung sebab dia 20 markah solid ialah kemahiran proses sains. Kita 16. Jadi cikgu nak tanya, kena banyak kerja tak kat sini? Pelajar tingkatan 5. Banyak kerja tak kita kena buat? Banyak atau tidak? Atau form 4 sekali? Banyak tak? Kalau kita kan kemahiran proses sains tadi yang 16 tu, ialah daripada soalan kemahiran proses sains tadi lah. Inferen, kita punya hipotesis, penyataan masalah dan sebagainya. Kita ada 16 kat situ pada bahagian A. Jadi 4 lagi tu ialah soalan aplikasi. Okey, jadi mana 4 tu dicuri. Jadi yang ni kalau kamu tak study, tak faham betul-betul, jadi sukar untuk kamu untuk nak capai 4 markah tu. Tapi sebenarnya kalau cikgu tengok apa yang diberi oleh pihak lembaga peperiksaan, contoh-contoh soalan tu tak adalah susah sangat pun sebenarnya. Soalan tu agak mudah. Okey? Okey, itu adalah kita punya kertas 1. Okey, bahagian B kertas 2. Okey, aspek yang dinilai. Okey, 5 dengan 6 ni, ni nilai dia. Aspek akan yang ditanya. 7 dan 8, okey, ni aspek yang akan ditanya. Okey, 9 dengan 10, yang ini soalan yang akan ditanya. Okey, aspek yang dinilai. Okey, jumlah dia ada 6 soalan. Okey, kita tengok soalan 5 dengan 6 ni.
Okey, soalan 5 dengan 6 ni, okey, yang pertama ialah soalan mengingati satu markah, memahami satu markah, mengaplikasi dua markah, menganalisis dua markah. Okey, total untuk soalan 5 dengan 6 ni kita kena capai ialah 12 markah. Okey, kita tengok kat sini. Ingat, faham ni kebar. Okey, aplikasi, menganalisis ni kebat. Okey. Okey, itu adalah soalan 5 dan 6. Okey, mungkin 5 dengan 6 ni agak tak berapa susah sangat. Okey, kita tengok pula soalan 7 dan 8. Okey, 7 dan 8 ni, okey, mengingat ni soalan kebar. Okey, aras rendah. Tapi bila masuk kat sini, aplikasi, analisis, nilai, okey, ada 5 markah kat sini, ini adalah soalan kebat. Okey, faham ni? Aras tinggi. Okey, kemudian kalau kita tengok soalan nombor 9 dan nombor 10 ni, okey, kalau kita tengok markah dia setiap satu ialah 7. Jadi berapa yang dia akan bagi kat sini? Kebar, aras rendah. Satu je, memahami. Daripada dua soalan ni, kita dapatlah 2 markah untuk memahami. Tapi kalau kita tengok kat sini, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, ni mengaplikasi, menilai dan mencipta. Okey, ni adalah yang kamu kena faham tentang soalan yang ada pada soalan ni. Okey, jadi soalan yang mana yang akan banyak? Aras rendah ke aras tinggi? Aras rendah ke aras tinggi? Boleh respon kat cikgu? KSSM ni soalan apa tu yang banyak tu? Aras rendah ke aras tinggi? Boleh respon kat cikgu? Senyap ni. Okey, aras tinggi. Okey, faham tak ni? Okey, ada apa-apa nak tanya? Okey, jadi best tak kalau kita nak relax lagi ni? Okey, best tak cikgu nak tanya ni. Kita sekarang ni kalau kita duduk sekarang ni, kita rasa kita ni nak relax lagi tak? Kalau dah disusun, dah diberitahu ni hint yang telah diberi oleh lembaga peperiksaan. Soalan kebat adalah melebihi soalan kebar, aras rendah. Jadi kat sini kamu kena faham. Itu sebabnya kadang-kadang cikgu sebenarnya faham masalah. Kita ada masalah tapi kita cuba nak mesti mengatasi masalah. Sama ada kita suka atau kita tidak suka. Takkan kita nak biarkan. Okey, jelas untuk bahagian B. Ada apa-apa nak tanya? Okey, jadi kat situ adalah 38 markah. Okey, jadi kat mana yang kita boleh skor kat sini sebenarnya? Ialah bahagian A. Okey, yang 16 markah. Okey, kita tengok bahagian C. Okey, masih lagi kertas 2. Okey, jadi soalan 11 ni, ni yang kamu kena mahir ni. Tu yang cikgu kata, jangan malas untuk membuat eksperimen. Okey, apa step-step dia? Okey, jadi inilah sebenarnya kita nak jawab soalan mengeksperimen ni. Okey, wajib, dia adalah soalan wajib. Okey, soalan nombor 11. Okey, markah dia adalah 10. Okey. Okey, ni semuanya kalau tengok kat sini, ni semuanya adalah kemahiran proses sains. Okey, memang kita solid boleh dapat markah kat sini kalau kamu bersedialah, faham dan sebagainya. Okey, soalan 12 dengan soalan 13, okey, pilih salah satu. Okey, jangan pula bila bahagian C ni kamu jawab soalan 12 kemudian jawab soalan 13, tinggal soalan 11. Tak boleh lah. Sebab apa? Kalau katakan kamu tiba-tiba kamu dapat markah solid 12 markah ni untuk soalan nombor 12, 13 pun kamu dapat markah solid 12, dia akan tetap kira 12, bukannya 20. Okey, 24. Bukannya 24, 22 lah maksimum. Okey, faham tak ni? Okey, bahagian C. Okey, ingat soalan nombor 11 wajib jawab supaya kita dapat 10 markah. Okey, kemudian soalan bahagian 12 dan 13 kita akan pilih salah satu. Okey, boleh faham? Okey, jadi total markah kita kat sini bila kita campurkan kita akan dapat 22 markah. Okey, ada apa-apa nak tanya?
Bahagian A, bahagian B, bahagian C, kertas 1. Ada apa-apa nak tanya? Okey, faham? Okey, jadi sekarang okey tak? Format kamu boleh faham tak sekarang ni? Okey, form 5 cikgu agak kesian sebenarnya. Form 5 tu hari kita banyak kelang kabut masalah PKP tu hari lah. Kejap bersemuka, kejap off, lepas tu dengan sukatan banyak tak habis lagi. Tapi tahun ni strategi cikgu bagi budak form 4, kita bersedia daripada awal. Kita tak nak tunggu last minute. Okey? Okey, faham? Ada apa-apa nak tanya? Okey, jadi cikgu rasa jelas Okey. Okey, yang ni kamu catat betul. Okey, macam mana nak lulus? Okey, macam mana nak lulus? Macam mana kita nak dapat A? Okey. Okey, jadi strategi pengumpulan markah kat sini. Okey, kalau kita tengok kat sini, okey, katakan kita nak lulus saja. Okey, dua-dua kertas daripada 120 markah tu kita kena capai 48 markah. Okey, jadi 48 markah kita bahagikan dengan 120, kita mesti dapat 40 markah. Okey. Kalau kita bersedia, kamu rasa senang tak nak lulus? Untuk nak dapatkan 48 markah ni. Senang atau tidak? Boleh respon tak kat cikgu? Senang atau tidak? Senang atau susah cikgu nak tanya? Okey, senang atau susah? Okey, sebenarnya senang je. 48 markah eligible untuk kamu dapatkan 40 markah. Okey, 40 markah kat sinilah. Kita akan dapat lulus. Okey, 40 hingga 44 P8. Tapi cikgu sebenarnya tak naklah lulus sebenarnya. Kalau yang paling baik sekali kamu cuba dapatkan yang sini, zone kat sini, A minus. Okey, jadi total daripada kertas cikgu tak minta kamu dapatkan 120 markah pun. Okey, sebenarnya kamu dapat 84 daripada 120 markah tu, sebenarnya kamu dah boleh dapat A minus. Saya tak nak pandang A plus ni. Okey, kalau kita dapat A plus, kita dapat A, itu bonus kat kita lah. Alhamdulillah. Okey, jadi target kita berapa sekarang untuk nak dapatkan A minus? Okey, boleh respon kat cikgu? Kita nak 48 ke kita nak 84? Kamu nak yang mana? Kita nak 84. Okey, lulus sebenarnya kalau kamu belajar betul-betul sebenarnya sains senang lulus. Okey, objektif dah ada 40 markah kat situ. Okey, dichotomous, betul atau salah. Tiba-tiba kat situ kamu buat jawab, tiba-tiba kamu dapat 35/40. Okey, kalau 35/40, kertas 2 kita nak kumpul berapa markah lagi? Kalau katakan kita dapat, okey, katakan kita jawab soalan, kalau kita dapat 30, okey, kita dapat 35. Okey, kita dapat 35 markah kertas 1. Okey, katakan kita dapat 35 betul. Atau katakan tak nak 35, kita dapatlah katakan 29 markah. Okey, M kertas 1. Okey, 29 markah. Kita tak naklah, kita tak nak 35 tu macam hebat sangat tu. Tiba-tiba kita dapat 29 markah. Okey, berapa lagi kita nak kumpulkan markah kita untuk kertas 2? Untuk lulus. Cikgu tak nak pandang A minus dulu. Kalau katakan cikgu dapat 29 markah lah kertas 1. Okey, ada berapa markah lagi cikgu perlu nak capai A? Nak lulus. Ada berapa markah lagi? Kalau 29 markah kertas 1, berapa lagi markah kita nak cari daripada kertas 2 tu? Okey, betul Fatin. Kita untuk dapatkan A minus. Okey, cikgu kata nak lulus pula. Kalau nak lulus berapa pula daripada 29 tu? Berapa lagi? Ya, 19. Okey. Jadi kalau kamu tengok kertas sains ni, okey, sebenarnya kertas sains ni sebenarnya tidak susah untuk nak capai A minus. Kalau kamu kena bersungguh-sungguh lah, fokus betul-betul. Faham tak ni? Macam contoh, kalau cikgu target kan, kalau katakan kertas 1 kamu tu dapat 30 ke atas, okey, markah kita nak lulus makin kecil ke semakin besar?
Kalau katakan markah kita dapat 35. Okey, untuk kita nak lulus semakin kecil ke semakin besar? Kita nak kumpul daripada kertas 2 tu. Kecil atau besar? Markah kita nak capai tu. Untuk lulus je lah, kita cerita lulus lah. Besar, kalau katakan cuba 35 Syamil, makin besar ke? Makin besar ke makin kecil? Katakan kita dapat 29, kecil lah kan? Betul? Jadi 29 nak dapat markah lulus 19 markah. Kalau katakan kamu skor lagi, katakan kamu skor 35 pula, jadi makin kurang lah kertas 2 kamu tu. Kertas 2 ni yang kita rasa, cikgu rasa kita boleh skor ialah pada bahagian A, 16 markah tu, dan juga bahagian mengeksperimen 10. Jadi berapa total kat itu? Berapa total pasti kita boleh dapat markah kat itu? Total pasti. Markah yang mesti kita dapat. Berapa markah katnya? Daripada 80 tu, berapa markah? Jadi sebenarnya kemahiran proses sains boleh dapat 16 markah. Lepas tu kita boleh dapat lagi markah pada soalan nombor 11, 10 markah. Jadi 10 campur 16, berapa total markah tu? Berapa total markah? 10 campur 16. 16 pada kertas 2 bahagian A. Okey, lepas tu bahagian C. Okey, jadi 26 markah. Besar tak nombor tu? Itu yang kita mesti dapat pada kertas 2. 26 markah. Kalau nak lulus, kita pastikan kita dapat 22 pun dah lulus dah. Okey, itu 26 markah. Itu yang mesti kita dapat. Kita tak campur tiba-tiba kat teori, tiba-tiba soalan teori kita tu, bahagian B tu, kita boleh skor pula. Jadi tak mungkin kita akan hanya dapat 26 markah. Kita mesti akan dapat lebih daripada 26 markah. Faham tak strategi ni? Jelas tak? Okay, apa yang kamu kena pegang? Okay, aku nak lulus 48 markah. Aku nak dapat A minus, aku mesti dapat 84 markah daripada 120. Okay, jadi apa pegangan kita kat sini ialah 4884. Tak payah nak kira dah. Kalau kau fokus betul-betul untuk dapatkan markah-markah ni, insya-Allah cikgu rasa minus dalam tangan. Okey, faham tak ni? Faham? Jelas? Ada apa-apa nak tanya? Jelas tak? Sekarang kamu faham tak apa strategi cikgu ni sebenarnya? Tingkatan 4 okey tak? Tingkatan 4? Tak apa, tingkatan 4 masa panjang lagi dengan cikgu lah. Atau tak apa, kalau tahun depan tertukar dengan cikgu lain. Boleh kan? Cikgu nak ajar PJ pula. Best PJ sebab dia bergerak. Tapi PKP ni tak best lah. Boleh form 4? Form 5 tak boleh lah kan. Memang dah kena dengan cikgu lah. Nak buat macam mana? Dah sampai nak masuk bulan 9 lah. Okay, form 4 boleh? Okay. Okay. Strategi form 4 okay, faham tak ni? Okay, kena hati-hati sebab kita tak lama lagi kita nak peperiksaan pertengahan tahun. Cikgu tak tahu bila, tapi tak ada lagi maklumat, tapi on the way lah. On the way. Okay, ada apa-apa nak tanya? Okay, strategi jelas. Faham tentang format. Ni baru siri 1 saja. Cikgu tak pergi lebih lagi. Dalam lagi. Okay, jelas? Ada apa-apa persoalan? Okey. Saya ambil pada Najwa lah. Yang lain ni tak ada. Kalau ada apa soalan boleh tanya dengan cikgu. Terutamanya form 5 lah. Form 5 yang paling penting kat cikgu ni. Sebab tak lama lagi kan. Bulan 2 kan. Kita nak exam. Tahun depan. Bukan tahun depan kan. Okey. Okey, jadi kalau tak ada apa-apa, okey, itu adalah untuk siri yang 1.
Okey, jadi kita berhenti di sini. Okey, kamu boleh keluar dulu. Okey, nak rehat sampai pukul apa ni agaknya? Boleh buat siri satu lagi tak? Ke atau dah penat? Boleh lagi tak? Boleh on lagi tak? Kalau on, kita on. Jadi tak ada masalah. Yang lain ni, Najwa je respon. Yang lain? Okey, okey. Tingkatan 4 macam mana? Form 4, okey. Form 5 tak ada masalah lah, boleh. Form 4? Ada wakil tak? Boleh ke tak boleh? Form 5 kena boleh lah sebab kita dah tak lama lagi kita nak percubaan. Ni ulangan ulangan kali ni cikgu buat dalam bentuk jelas. Sama ada kamu faham ke tak faham, saya tak pastilah. Kita bagi slide lagi. Okey, jadi Form 4 boleh tak? Form 4 lepas ni ada motivasi Kan kalau ikutkan jadual mesti ada motivasi kan? Ada kelas tak selepas ni? Form 4 dengan Form 5. Ada kelas tak? Kalau tak silap cikgu, slot motivasi kan? Okey, jadi kalau tak ada apa-apa, cikgu bagi rest dahulu Dah rest dahulu. Okey, lebih kurang dalam pukul 12 boleh? Tapi masuk link yang sama. Boleh atau tidak? Pergi toilet ke apa ke semua dululah. Boleh? Form 4 okey ke? Penat lah Form 4 ni. 2 kelas hari ni. PDPR petang pula. 12 okey. Form 4. Aku tak bila lagi. Cikgu nak buat sekali arung lah. Kata 4 sekali. Form 4 boleh respon tak? Boleh ke tak boleh? Pukul 12. Kalau tak ada kita arrange yang lain lah. Lambat lah sikit. Alisa je boleh. Zalika okey. Zalika, siapa lagi dalam tu? Alisa. Okey. Okey, kalau tak ada kita jumpa balik pukul 12 pada link yang sama. Okey, boleh? Okey, kamu boleh left dulu. Okey, boleh left dulu, nanti masukkan balik dalam link tu. Cikgu tak offkan link. Okey, boleh ni? Okey, kita berhenti kat sini. Okey, kita rehat dahulu. Okey, nanti kita masuk siri yang seterusnya. Okey, bila masuk siri yang seterusnya, saya nak kamu daftar balik dekat link yang sama untuk teknik menjawab tu. Okey, jadi cikgu akan teruskan untuk siri 3 dulu. Siri 2 cikgu akan buat kemudian. Okey, siri 3 Okey, boleh? Okey, siapa nak rehat, boleh pergi rehat dulu. Okey, boleh keluar balik, lepas tu kamu masuk balik dalam kelas cikgu. Okey, terima kasih.